Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Untuk petang ni jumpa lagi saya untuk petang ni. Lama dah saya tak buat live petang. Lama sangat dah. Terlampau lama saya tak buat live petang, terlampau lama saya tak buat live malam. So untuk petang ni ada kata ruang dan waktu untuk saya nak saya nak share dekat you all tips untuk nak buat kek premium, terutamanya Hokkaido lah. Hokkaido sebenarnya sangat senang. Semua benda senang. Apa ni? Yalah, bila kita tahu cara dia, senang, mudah. Kata simple. So yang paling penting bila kita buat tu jadi. So ada yang tanya saya nulis kenapa saya buat Hokkaido ni dia jadi berair. Apa yang menyebabkan saya punya tu jadi berair? Apa yang berairnya? Adunan dia jadi berair juga. Lepas tu bila dah masuk pun dia jadi berair di atas permukaan kita punya Hokkaido ni. Kenapa jadi gitu? Alright, so kenapa benda tu berlaku? So yang mana yang join saya punya live, you all tag kat komen dulu, clear ke tak saya punya live. Nanti saya share kat you all kenapa berlakunya demikian. Kenapa kita buat Hokkaido tu berair. Alright. Kenapa? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana yang join saya punya live, you tag kat komen dulu, clear ke tak saya punya live. Alright, clear ke tak? Clear ke tak? Dan share, thank you. Audio, video clear. Alright. Masuk ramai-ramai dulu. Saya nak share dekat you all. Hokkaido ni seriously lah. Saya boleh kata Hokkaido ni ada member saya kata dia fokus apa yang saya tengok lah bisnes dia dia fokus kepada kata bakery ni dia meluas. So bila dia fokus main dia, bila saya tanya dia main dia buat main dia saya tanya dia main dia buat ni apa main dia kek apa? Lepas tu dia kata main kek dia adalah Hokkaido. So bila saya tanya dia memang jual Hokkaido lah. Yes, memang jual Hokkaido je dia kata. Memang jual Hokkaido. Memang main dia, utama dia buat bisnes adalah Hokkaido. So saya tanyalah dia macam mana dia buat ataupun macam mana penyimpanan dia punya Hokkaido. Sebabnya dia menjajah macam saya juga. Saya tahulah sekarang ni macam mana keadaan dia. Saya tak tahu dia buat bisnes macam mana sebab lama dah terjumpa dia So masa saya kata berjumpa dia, saya tanya dia macam mana dia buat benda ni. Dia kata dia buat banyak sangat dia buat sebab dia banyak gila freezer. Sebab Hokkaido ni sebenarnya lagi sedap kita letak dalam freezer. Ini sangat sangkut Noris. Sangkut ke tak saya punya line ni? Sangkut ke? Allah, apa sangkut. Apa sangkut pula dah. Clear ke tak saya punya line? Sangkut ke? Cepatlah nak cerita ni. Banyak cerita ni. Cepatlah. Tahun 2021 kita bercerita. Bercerita. Alright? Kita bercerita. Story Mori. Cepatlah. Okey ke tak saya punya line ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah insya-Allah. Video dan audio clear tak sangkut okey aja. Berarti saya punya line okey dia sedap cerita ni. Lepas tu saya tanya pula sebab dia buat dia menjaja juga macam saya. So saya tanyalah dia macam mana dia buat So saya tanya dia macam mana dia buat sebab banyak sangat. Satu keto dia bawa. Dia pergi jaja tu satu keto. Saya ni tak adalah banyak sangat. Saya tak adalah banyak sangat sebab saya memang saya akui lah dulu saya buat tak konsisten. Alright, banyak terlepas sebab sibuk. Tak apa tengok balik lah saya punya lah. So satu kereta dia bawa. Dia pergi menjajah satu kereta dia bawa
kereta kancing dia bawa. Kereta kancing. So setiap hari dia pergi menjaja. Setiap hari. So kita itulah kata memang patutlah dia buat. Kata memang patutlah apa tu dia beli rumah cash. Dia buat rumah cash. Memang dia buat rumah cash ya. So memang patutlah Allah bagi rezeki kat dia lebih. Sebab apa? Yalah, macam saya akui. Saya akui memang saya buat. Saya pergi menjaja tak konsisten. So dia pergi menjaja konsisten setiap hari. So dia akan pastikan apa yang saya kata kata dia share dekat saya dia bagi tahu dia akan dia akan target satu hari berapa dia nak dapat. Dia akan target satu hari berapa dia nak dapat. So benda ni dia akan target. Satu hari, katakanlah satu hari dia akan pastikan dia akan dapat sale dia adalah 1,000. Dia akan pastikan. So dan dia akan pastikan juga satu hari tu dia akan clearkan kek yang dia bawa satu kereta tu, pastikan clear. Maksud dia pergi jual selagi benda tu tak habis, selagi tu dia tidak akan balik. Kita apa? Kita buat sikit terus mengeluh. Terus kata apa tu? Terus rasa patah semangat lah, malah nak buat lah, give up lah. Tapi apa yang dia kata, apa yang dia share kat saya, dia tidak akan balik selagi benda tu tidak habis. Tapi saya balik je. Saya balik je. Sebab itulah kenapa dia dapat lebih lagi. Sebab apa? Sebab itu kata dia buat secara konsisten. Buat konsisten. Dia buat selagi benda tu tak habis, selagi kek dia Hokkaido ni tak habis dijual, selagi itulah dia akan pergi menjaja di mana-mana dan dia akan pastikan benda tu habis, barulah dia balik. Tak kira lah pukul berapa sekalipun, dia akan pastikan benda tu habis dan dia akan pastikan target dia satu hari 1,000 dia dapat dan dia akan balik lah. Kita apa yang kita buat? You all kata apa yang kita buat? Kita ni buat sedikit terus mengeluh. Buat sikit, buatlah sikit, terus orang tak sedap tengok, down. Lepas tu buat kek sikit, tak jadi, down. Buat gaduh sikit, tak jadi, malaslah buat. Give up dah apa semua. Jual sikit, customer tak ada, give up. So kita nak buat sesuatu, buat sampai habis. Bila kita dah start, pastikan benda tu sampai habis dan buat secara konsisten. Itu yang saya belajar lah daripada member saya. Alright. So benda ni apa yang saya kata saya tak boleh. Kalau macam saya jenis, kalau orang tu jenis yang friendly, saya tanyalah macam mana dia buat bisnes, macam mana dia buat benda ni, nak kata yalah nak buat banyak-banyak satu kereta kok bawa macam mana dia buat. Dia kata saya buat kira balik tu saya buat, tapi saya buat dengan banyak saya buat dan saya akan pastikan simpan dia kata simpan dekat dalam freezer. Dia akan simpan dalam freezer sebab Hokkaido ni lebih sedap sebenarnya kita letak dalam freezer dan dia bertahan lagi lama. So itu tip dia lah. Kalau you all jangan percaya saya. You all try je buat. Jangan percaya saya. Sebagaimana saya bagi tahu. Cheese meleleh kalau tak habis letak dalam mana? Saya bagi tahu. Tak habis letak dalam freezer. Sebagaimana you all tengok saya hari tu saya pernah tunjuk dekat you all yang mana yang join saya punya PJJ ekonomi. Saya tunjuk kek pedal pot saya ada lagi balance dia. Dah berapa lama dah. Saya ada lagi balance dia. Yang nampak balance dia ni apa? Balance dia ada lagi. Balance dia ada lagi. Ni dapat ni. Ni balance dia ada lagi. Balance pedal pot ni. Dan you all jangan bimbang. Lagi lama kita simpan, lagi sedap. Lagi sedap. Tu orang nak dah tu. Saya nak bagi je. Alright? You all jangan bimbang. Benda tu kata bila kita buat step yang betul, jangan dibimbang, jangan dimuskil, jangan disasi. Jangan disasi. Sebab apa? Sebab apa yang saya bagi tahu itu adalah berdasarkan pengalaman saya. Apa yang saya tak bagi tahu itu saya tak tahulah. Kalau you all tanya kalau saya bagi tahu itu adalah berdasarkan
berdasarkan pengalaman saya dan macam mana saya buat benda tu. Dan macam mana saya simpankan dia. Alright. So, kalau contohlah you all buat Hokkaido ni, you all buat, tiba-tiba benda tu jadi berair. Sebab apa berair? Sebab apa? Sebab yang pertama, you all asingkan putih telur dan kuning telur tu ada campuran kuning sikit je di dalam putih telur tu, memang tak jadi. Akan select. You all punya texture, you all punya cake, you all terutamanya Hokkaido lah. Kalau Hokkaido dia melibatkan pengasingan telur putih dan telur kuning. So you all kena tengokkan dia. Kena tengok. Benda ni memang sangat senang, tapi you all kata dia agak rumit sedikit. Senang tapi rumit sedikit. Sebab apa? Sebab dia kena asingkan putih telur dan kuning telur. Memang dia kena asingkan. Dan kalau you all kek ni, mana-mana kek yang melibatkan pengasingan telur putih dan telur kuning, dia akan jadi macam ini. Dia akan jadi macam ni. Dia tak akan lari punya. Dia memang akan jadi. Kalau kek ni ke, adunan dia melibatkan putih telur, pengasingan putih telur dan kuning telur, memang dia punya tekstur dia akan nyut-nyut macam ni. Dia memang dia akan jadi gini deh. Dia tak sama dengan kita kukus ke, kita bakar tapi bukan pengasingan, dia lain deh. Tapi kalau kek you all melibatkan pengasingan telur putih dan telur kuning, dia akan jadi macam ini. Memang tekstur dia akan jadi selembut, segebu dia. Lembut dan gebu, dia akan jadi gini deh. Dia akan jadi macam ini. Ini kek gini. Tahu tak? Dia akan jadi lembut-lembut gini. Alright, dia akan jadi lembut gini. Dia lembut gini. Tak makan lah, susah punya. Okay. So, you all kena pastikan benda tu. Tengokkan benda tu. Tengokkan. Jangan lupa share saya punya live dah. Share saya punya live. Semoga kata orang lain pun you all, saya bantu you all bantu orang lain juga. Jangan malas klik button share supaya orang lain pun dapat manfaat dia juga. So kita dapat manfaat bersama. Alright, ilmu ni dikongsi bersama. So saya share dekat you all dan tak salah you all share juga dekat orang lain juga. Alright, supaya kita sama-sama belajar. Okay? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa. Nanti lu sabar lu. Bertanya. Okay. So, bila mana you all kena pastikan pengasingan telur putih dan telur kuning. Okay. Ni tak buat iti lagi, tak siap lagi. Nanti saya tunjuk dekat you all buat letak iti. Okay. Nak buat iti sekejap lagi. Alright. So, bila you all pastikan telur putih dan telur kuning, jangan masuk ada sikit pun telur kuning, jangan. Sebab apa? Sebab nanti akan mencacatkan you all punya tekstur. Nanti tekstur dia tidak segebu-gebu dia. Faham tak? So you all kena tengok benda tu dan pastikan kena asing betul-betul. Sebab itulah kenapa bila kek yang melibatkan pengasingan telur putih dan telur kuning ni, orang akan masukkan telur tu di dalam peti. Sebab apa? Sebab nak menyenangkan pengasingan telur putih dan telur kuning. Alright? So, masa you all putar, you all kena pastikan masukkan sedikit cream of tartar. Sebab apa fungsi cream of tartar ni? Sebab apa? Sebab untuk kita nak menggebukan. Kek kita akan jadi gebu ni. So, kita masukkan sedikit cream of tartar. Jangan banyak deh. Jangan kandungan yang banyak, sedikit saja cream of tartar. Paruh ataupun suku camca sudu kecil je. Sudu kecil lah, gini deh. Sikit saja, jangan banyak-banyak deh. Jangan banyak cream of tartar. Cream of tartar deh. Ni cream of tartar, nampak ni. Cream of tartar. Cream of tartar. Cream of tartar ni untuk fungsi dia akan orang kata nak menjadikan kita punya kek kita gebu, lembut. So dia akan masukkan sedikit cream of tartar. Tapi cream of tartar ni dimasukkan bila mana adunan kita ataupun kek kita tu melibatkan pengasingan telur putih dan telur kuning. Alright? Kalau macam cottage cheese pun you boleh masuk, tapi saya tak masuk pun. Tapi boleh je masuk, tak ada masalah. Masukkan sedikit saja, okey. Sedikit tu maksud dia gini dah. Okey? Ini sudu ya, okey. Okey, ni sudu kecil je ni. Nampak? Masuk sedikit je, jangan masuk banyak deh. Jangan masuk nangkap kau. Gitu tak boleh lah. Sedikit saja, sedikit saja. Jangan banyak sangat cream of tartar ni sebab kita punya bila kek ni kalau tak masuk cream of tartar pun
apa. Tapi kalau kita nak menggebukan, melembutkan lagi kita punya adunan dia atau tekstur dia, kita masukkanlah sedikit je cream of tartar. Alright? Anda faham? Faham kan ni? Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Sudah share. Thank you. Thank you. Bagi love sikit. Bagi love. Oh. Hi Noris. Hi. Alright. So, setelah gitu, tepung apa guna? Saya pakai tepung Royal Muffin Mix. Tepung Royal, ada yang tanya saya, tepung Royal Muffin Mix dengan tepung Muffin Mix sama ke? Tidak sama sekali. Walaupun dia tepung, kata tepung Royal Muffin Mix dengan tepung Muffin Mix tak sama. Tidak sama sekali deh. Kalau you all tersilap memang tak jadilah Hokkaido you all. Memang tak jadi. You all kena pastikan cari kat kedai tepung Royal Muffin Mix ataupun tepung Nova pun boleh, ataupun tepung Hokkaido pun boleh. Tiga-tiga ni boleh guna deh. Tiga-tiga tepung ni boleh gunakan. Alright? Faham? Saya tahu lagi. Okay? So bila you all putar dia, memang dia akan gebu, dia akan naik, dia akan kembang. So pastikan dia kembang tu, you all angkat dia tidak berair deh. So benda tu you all kena tengok. Masa dia putar dia, pastikan dia kena putar, memang putar dengan speed yang speed. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Semua jenis kek ke sesuai letak cream of tartar? Tak, bukan semua. Saya ada cream of tartar ni bila kita masukkan, bila mana adunan kita melibatkan pengasingan telur putih dan telur kuning. Dia asin gitu deh. Baru kita masukkan cream of tartar. Maksud dia kalau you nak buat cotton cheese ke, so masuklah sedikit cream of tartar. Tapi kalau macam saya tak masuk pun tak apa. Sebenarnya cream of tartar ni bila kita tahu step dia tak masuk pun tak apa. Tapi untuk kita nak menggebukan kita punya kek kita, adunan ataupun tekstur kek kita, so masuklah sedikit. Jangan masuk banyak, sedikit saja. Alright, so kita putar dia sampailah dia kembang. Bila kembang, pastikan you all kena punya adunan you all ataupun tekstur tu pastikan betul-betul kembang. Kalau dia berair lagi, you all kena pastikan putar lagi. Putar sampai you angkat tu dia akan shake molek. Kalau selagi benda tu tak shake, selagi benda tu kata tak okey, lembek, so you all kena putar lagi mungkin dalam 1 hingga 2 minit. So putar. Lepas tu you all kena angkat dia dan you all kena masukkan dengan dekat you all punya kata adunan yang satu lagi lah, dia ada pengasingan A dan B. Alright? So bila you all masukkan, you all kata susu dia dah lekak ni. Bila you all susu kak, lepas tu masukkan adunan you all ni dan bakar dia. Pastikan bakar kenapa atas dia tu jadi berair-air, setengah orang tu dia akan jadi berair-air. Sebab apa? Sebab dia punya adunan tak berapa nak masak lagi. Mungkin dia sedang masak. Kita kena lebihkan sedikit biar dia masak lebih sikit. Masukkan lebih. Pastikan dia berwarna coklat deh. So masak tu you all nak cantikkan, you all kena terbalikkan. Macam saya terbalikkan. Nampak? Saya terbalikkan. Alright, so saya terbalikkan dan kita bila kita angkat dia akan nampak design dia. Nampak? Dia akan nampak design dia. So nampaklah kata lain lah sikit. Kalau kita tak letak gini, dia nampak sharp, elok, tak cantik kemudian dia. So kita nak dia nampaklah design sikit. So nampaklah, nampak? Okay? Dia nampaklah. Alright. So bila gini kita pun nak buat inti ke. Sebenarnya kalau tak ada inti pun dah sedap dah sebenarnya. Tapi kalau buat inti lagi sedap lah. Lagi sedap. So macam mana nak buat inti? Sekejap saya tunjukkan you. Sekejap lah. Saya balik dulu. Balik dulu. Alright. Jangan lupa share saya punya live. So kita terbalik, kita angkat dia. Sebab kalau macam setengah tu, kalau macam cupcake, ada juga kita kena terbalikkan. Sebab apa? Sebab nak bagi dia akan jadi sharp elok. Dia tak akan jadi turun.
Itu sebab kenapa kita terbalikkan. Itu salah satu sebab lah. Nanti kalau kita tak terbalikkan, dia pun jadi tua sedikit. Dia akan jadi tua sikit. So, cara dia kita kena terbalikkan. Terlengkupkan dia. Dan kita pusingkan dia lah. Sebab kita nak letak iti. Alright. Letak iti lagi sedap lah sebenarnya. Ni pun sedap dah. Nak sedap lagi, letak iti. Lagi sedap. Sebab tu lah benda ni kena letak dalam peti. Lagi dia kata, benda ni, lagi dia kata letak dalam peti lagi lama lagi sedap. Lagi lama lagi sedap. So, you all kena pastikan buat dia. Kalau you all contohlah you all, aku nak buat bisnes kau ni lah. So, you all boleh buat banyak gila. So, letak dalam freezer. Simpan dalam freezer, bertahan sebulan 2 bulan, tak ada masalah. Tak akan efek, tak ada gapo lah. Efek dia tak ada. You all jangan bimbang. Dia akan lebih sedap. Lebih sedap. So, di sini bila kita buat dah kek itu, jadi molek dah. Nampak ni? Dia akan dapat dia design. Nampak dia akan dapat design. So kita nak buat inti dia. Macam mana nak buat inti? Okay, you all ambil you all ambil whipping cream. Whipping cream 1 kotak 250 gram tu kan. Okay. Alright. So ni kita masukkan dengan whipping cream. Yang ni pastikan Dairy deh. Dairy brand Anchor ikut up tu je lah. Kalau brand Golai pun boleh. Asal kau Dairy lah. Brand lain pun tak apa. Embok ko. Kalau tempat you all tak ada Anchor pun boleh. Boleh. Asal kau dia Dairy deh. Whipping cream. Nampak ni whipping cream. Ni pun mahal weh. Kecil ni pun 7 Yasmin lesih lah. Dia memang mahal. Ni memang mahal. Ada juga akan jadi ngekos tepi-tepi tu. Bapa jadi gitu you know ni. Sebab apa? Sebab you all buat tu terlampau sedikit sangat. Dia all buat tu tak, you tahu tu tidak agak. Maksud dia, masa you all masukkan di dalam adunan you all tu masukkan dalam cup, you all punya tu mungkin rendah. You all kena pastikan kena sama-sama. Sama. Nanti dia akan jadi tinggi lagu ni. Dia akan jadi tinggi. So dia tak jadi mengekoh lah. Dia jangan bimbang. Benda ni orang kata dia kalau you all buat rendah memang. Sebab apa? Sebab takut you all benda tu jadi tinggi kan. Tapi tak adalah tinggi sangat. You all jangan bimbang sebab benda ni tidak melibatkan baking powder. So dia tidak, kalau tinggi pun tak adalah tinggi sebagaimana kita masukkan adunan kita pakai baking powder. So kena pastikan dia kena tinggi sedikit ataupun sedang-sedang parah dia. Maksud dia gini deh. You all ambil cup ni. Okey, ni cup you all kan. Okey, ni cup you all. Nak simpan dalam freezer tu kena wrapping kau. Kalau contohlah you all nak buat bisnes ke, you all letak dalam bekas lalu lah. Letak dalam bekas lalu pastikan berapa. Satu bekas tu you all nak buat untuk jualan berapa. Satu bekas tu. So you all buat lalu siap-siap letak dalam freezer. Maksudnya gini deh. You tak bekas ni. Alah, okey contohlah gini deh. Okey contohlah ni. Besar sangat ni. Betul. Nak cari betul. Okey, contohlah kalau macam member saja you letak dalam ni. You letak dalam ni lah. Okey, contohlah. Okey. Dalam ni you all letak dah. Okey, satu bekas ni berapa? You all kena pastikan kena kira dia deh. Kira berapa. Esok saya ajar you all macam mana cara pengiraan. Kenapa saya memilih fresh cream dan untuk nak dekorkan kek dan saya akan kira dekat you all. Berapa sebenarnya anggaran ataupun harga untuk fresh cream dengan buttercream, perbezaan dia. Esok pagi saya share dekat you all. Alright. So, you all letak dalam ni dan stapler, lepas tu letaklah. Tini. You all jangan bimbang. Benda ni tidak akan kata, yalah dia tebal kot ke. So, you all letaklah tini sampai atas. Saya tengok dia buat ke sampai atas, tahu tak? Dia buat satu freezer ni, memang freezer dia panjang tu kan. Macam saya freezer kecil ya. Panjang tu, panjang sekali tu. Dia pun letak goni je. Segoni-goni je. Faham tak? Ni. Letaklah dalam ni. Satu you lah, you all nak. Contohlah you all dah kira dah berapa untuk satu bekas tu. So, letak dalam ni. Lepas tu, tak perlu nak wrapping ke apa pun. Sebab kita dah tutup dah. Kalau kita wrapping tu sebab apa? Sebab kita
betul wrapping. Alright? Faham? Okay lah. Alright. Jadi ke apa? Okay, so kita ambil ni. Ambillah dalam 250. Kalau you banyak, ambil banyak lah. Sayur saya buat lagi lah. Sebab boleh buat lagi, banyak lagi. Okay, kita buat. Memang menjadi kesukaan lah. Kalau macam event-event birthday party kan, memang kek besar tu memang main dia lah. Tapi untuk kek-kek ni pun untuk dessert-dessert, so kita boleh buat lah untuk ni. Boleh buat untuk ni deh. Boleh buat banyak-banyak. Jangan bimbang. Benda ni boleh tahan. Tak ada masalah. Masalah lah ni, you all tak pandai ataupun tak reti nak cara penjagaan dia. Tak? You all kena simpan dia. You all kena letak. Kalau contohlah you all nak untuk aku nak buat untuk 2-3 hari lagi kan. So simpan boleh-boleh lah. Jangan biarkan benda tu terdedah. Bila benda terdedah memang akan efek lah. Kek ni memang kalau terdedah memang dia akan cepat efek dia. Maksud dia mungkin dia akan cepat masam ke. Tapi Hokkaido ni jangan bimbang. Kalau seminggu okey lagi. Kalau letak dalam chiller biasa. Tapi kalau you all nak untuk berbulan-bulan, kena letak dalam freezer lah. Okay. So you all kena pastikan pakai diary untuk kita nak buat inti dia. So kalau untuk instant pastikan dalam 40 gram lah. Tak perlu banyak-banyak pun. 40 gram okey dah. Tapi yang ni saya buat 250 ke. So kalau kita buat lebih lah sikit, boleh lebih sikit. Sepatutnya dalam 150 gram whipping cream kita kena buat dalam 40 gram. So yang ni sebab saya buat lebih, so saya anggarkan dalam lebih kurang dalam 60 hingga 70 gram lah. Sebab saya malah nak sipir-sipir ke benda tu. Sebab benda tu kalau dia buka dia tak tahan lama. So kita buat lebih ni untuk kita. Boleh sipir ni, jangan bimbang. Lagi. Easter custard ni dia memang tak ada kuih lah. Dia agak mahal sedikit lah. Tapi dia banyak kegunaan dia. Dia memudahkan sebenarnya. Okay. Alright. Yang ni size S. Size S ni. Size S. Dia punya ni 3.7 cm. 3.7 cm. Okay, so kita kacau dia. Easter custard je kacau je. Tak perlu nak buat pakai double boiler ke, tak perlu deh. Just kacau saja. Kalau contohlah you nak buat cream puff kan. Cream puff pun boleh buat IT ni. Sebab kalau custard tu dia agak rumit sedikit lah. Kita kena masak. Kalau ni just kacau-kacau je. Sambil nyanyi ke. Gitu. Diary tu sepatutnya 150 gram. Tapi saya buat lebih sebab saya malah nak sipir, okey? Sebab kalau kita buka memang dia tak tahan lama. Memang dia punya kalau diary memang kita buka. Kalau tak buka lagi tak apa. Sebab dia dah masuk angin. So dia tak tahan lama. Dia habis tu pun dalam seminggu atau 2 minggu lah. So by better buat semua. Lebih kita boleh buat lagi Hokkaido ke, ada isian kan. So kalau contohlah you punya instant ni, you campurkan dia jadi berketul-ketul gini kan. You jangan bimbang. Kita boleh masukkan sedikit susu segar, masuk sedikit je. Sebab kita nak bagi dia tak berketul-ketul. Kalau betul-betul nanti kita makan rasa macam ada ganda-ganda sikit. So kita tak nak. Kita nak biar inti dia tu smooth, licin, elok, cantik. So kita kena masukkan susu segar. Okey. Ni banyak ni. Tapi tak apa.
Alright. So untuk kita nak menyedapkan kita punya rasa dia, kita kena pastikan masukkan, saya ada lebihan saya punya fresh cream, so kita masukkan di dalam adunan instant custard ni yang dah campurkan supaya untuk nak menyedapkan dia akan rasa aiskrim. Sebab itulah saya kata benda ni kita letak dalam peti dia lagi sedap. Tambah-tambah kalau kita letak dalam freezer sebab benda ni aiskrim. So kita letak dalam peti lagi sedap lah. Kalau simpan dengan inti tu tak basi ke? Aduh okey je. Tak ada nak basi kak, habis dulu. Sebab itulah saya kata, you all nak buat benda ni untuk bertahan berapa lama. You all mesti ada anggaran dia Kalau you all nak, aku nak benda ni nak simpan setahun kau ikut you all lah. Kalau setahun tu impossible lah guys, sebulan 2 bulan. So letak dalam freezer. Saya kata dah, dua pilihan you all boleh letak. Sama ada letak dalam freezer ataupun chiller. Chiller you all boleh lah bertahan dalam seminggu. Okey lagi, 7 ke 10 hari. You all jangan bimbang, benda ni takkan orang kata rasa basi ke gapo ke. Basi tu mesti ada sebab dia. Mesti ada sebab tak basi-basi ni. So benda ni bertahan, orang kata tak adalah selama kalau kita letak dalam freezer. Tapi kalau letak dalam freezer dia lebih sedap dan orang kata lagi bertahan lagi lama. So kita kena kacau dia. Dia memang berketul-ketul tapi kita kena masukkanlah. You kena pastikan fresh cream ni kena putar betul-betul. Kalau fresh cream jadi lembek memang tak jadi. Memang kita punya adunan, kita punya instant custard dia jadi lembek berair-air. Sebab itulah kenapa saya sangat tekankan buttercream, fresh cream, topping. Ada sebab lah. Topping coklat apa semua ada sebab. Sebab banyak kegunaan dia. Kalau benda-benda tu pun you tak nak buat, macam mana you nak campurkan dengan adunan untuk nak menyedapkan? Kalau kita buat benda tu tak jadi, buat lagi. Mesti ada silap punya. Mesti ada mistik yang you all buat tu silap. Sebab itulah tak jadi. Kalau benda ni, contohlah you all buat fresh cream dia jadi lembek. Macam mana you all nak campurkan dengan benda ni? Tak boleh. You all kena pastikan putar dulu betul-betul. Barulah you all boleh campurkan. Alright? Dah harga ni. Jangan lupa share saya punya lah dan. Susu segar ni tak adalah anggaran je. Letaklah sikit-sikit. Jangan letak banyak deh. Ini anggaran saja. Jangan letak banyak sangat. Terlampau banyak pun nanti kita kata dia jadi berair tau dok. Dia jadi lembek. So kita tak nak gitu. Kita nak biar dia sedang-sedang. Yang sedang-sedang saja. Sebiji Hokkaido berapa? Yang ni 80 sen. Hokkaido memang dia harga dia tak sama dengan Kripa. Kripa harga dia lebih murah lah. Hokkaido dia memang kek premium. So harga dia tanya kek premium lain lah. Okay, so dia akan jadi gini deh. Dia akan jadi macam ni, nampak? Dia akan jadi macam ini. Jangan letak banyak sangat deh. Yang ni okey dah. Jangan letak banyak sangat susu segar. Nanti kita punya akan jadi lembek. Dia jadi berair. So kita nak, bila berair gini ni, kita pun masuk dalam kita punya piping bag. Bila kita masukkan dalam piping bag, mulalah problemnya. Problem tangan kita panas. So bila tangan kita panas, benda ni lembek, memang tu dah jadi problem. So kena pastikan you kena kacau dia betul-betul. Kalau kacau dia tak betul pun tak jadi. You jangan bimbang dah. Instant custard tak perlu pun nak masukkan gula ke apa, tak perlu deh. Sebab dia memang dah sedap dah. Dia memang sedap dah. Campur pula dengan fresh cream hot putar pula. Lagi. Dia rasa aiskrim lah. Sekali bakar atas bawah boleh ke? Kalau kek tak boleh. Kek kena pastikan kalau tambah-tambah kalau kek macam ni memang tak boleh langsung. Tak boleh.
nanti aku efek lah. Adunan kita memang tidak jadi lembut lah. Dia masuk juga tapi dia jadi batak dah. You tak perlu bimbang lah. Saya dah try dah. Kalau biskut lain. Biskut lain deh. Kek lain. So kek ni pastikan kena satu arah saja. Dia tak boleh banyak-banyak arah. So you all masuk dah dalam ni. Jajak dia. Gitu. Nampak? So kalau ada setengah orang tu dia buat inti sampai berporah-porah. Porah-porah tu. Porah-porah tu. Kena pastikan you all kena foto dia betul-betul. Ni foto kat muka dia ni betul-betul. Okey? So untuk yang detail untuk resepi Hokkaido, saya dah masukkan dekat saya punya single dan saya punya PJJ premium pun ada untuk Hokkaido ni. So sekarang ni memang saya hari ni saya dah lancarkan saya punya PJJ saya dah you all di 100 orang terawal akan dapat rebate RM20. So you all jimat RM20 lah. Oi, lepas tu orang kata bukan sahaja you all pandai buat kek tapi you all boleh join bersama dengan saya. Jom, siapa nak join? Siapa yang nak saya bantu you all nak jana pendapatan dengan saya? Untuk tahun 2021 saya buat kakao punya. So banyak benda aktiviti yang saya akan buat untuk tahun ni. So aktiviti tu untuk bantu you all keluar daripada masalah kewangan, keluar daripada masalah boring yang dekat rumah. Ada sesuatu yang kita buat dan kita enjoy. So siapa yang nak saya bantu you all boleh klik link bawah tu, saya bantu you all buat sampai jadi. Bantu you all buat sampai jadi, alright? Setengah orang tu dia buat porah-porah tau tak? Berporah-porah. So pastikan jangan buat kerja berporah-porah. Berporah ni sebab apa? Sebab you all foto dia terlampau besar. Bila foto terlampau besar, dia akan jadi lekatlah atas-atas ni. So kemenjadian dia tidak cantik. Alright, foto sedikit saja, jangan foto banyak-banyak, okey? Kalau you guna kad ni, kalau you guna adunan resepi saya, you dapat lebih kurang dalam 50 plus lah. Kalau you pandai memang you dapat lebih kurang dalam 55 pieces lah, lebih kurang 50 plus. So kalau you all punya kata menggunakan cup yang macam ni, so you all boleh buat macam saya ni, dalam kotak ni boleh dapat 25 pieces. Alright? Buat kerja jangan porah-porah deh. Buat kerja kena sharp elok, nampak? Pastikan sharp gini deh. Jangan porah-porah tepi-tepi ni. Porah lah tak porah. Porah, bolok. Kalau Kelantan panggil bolok. Di bolok ni tak boleh lah bolok-bolok ni. Alright. Ni nak makan ni, dia okey dah. Orang kata tak menjadi kesalahan ataupun sedap kot. Ni kalau tak letak dalam peti, okey je. Tapi kalau nak sedap lagi, kena letak dalam peti lah. Lagi sedap lah. Ya sejuk lagi sedap sebenarnya. Alright. Assalamualaikum. Nak tanya kek coklat emas nak tempah berapa ringgit satu biji? 1 kilo berat berapa ya? Kalau macam saya buat untuk satu adunan saiz 9. Saya buat sekarang ni saya buat topi coklat ganas lah. Lebih sedap lah. Saya buat topi coklat ganas lah. Topi coklat ganas you all kata benda ni dalam 1 kilo lebih lah. 1 kilo lebih. Saya punya timbangan saya buat 1 kilo. Macam kek saya, you tengok tadi 2 kilo lebih ke? 2 kilo lebih saya punya kek fruit flan. 2 kilo lebih. So kalau macam kek lain pun, kek coklat mos pun 1 kilo lebih. Itu baru adunan, belum lagi masuk, belum lagi letak topping. So lebih kurang dalam 1.5 kilo lah. 1.5 plus lah, lebih kurang lah. So tapi saya kira dalam agaran dalam 1 kilo. Lebih tu tak apalah, ambil kat you all lah. Ambil kat you all lah. Yang tu kalau macam saya tengok juga. Saya tengok berdasarkan kepada you all punya design. Kalau untuk detail, kalau yang nak saya kata nak order, you all boleh WhatsApp saya lah untuk order WhatsApp saya, nanti saya akan bagi list. Apa list dia tu untuk lebih detail lah. Alright? Satu kad berapa gram? Tak perlu gram-gram. Sebab saya benda ni satu adunan dia akan
lalu dah. Saya sebab tu saya kata, satu adunan ni saya gunakan 8 biji telur. 8 biji telur ni lebih kurang dalam 50. Kalau you all pandai, you akan dapat lebih kurang 50. Sekejap lagi saya tunjuk dekat you all. Ni satu adunan ni saya buat. Lebih kurang dalam 55 pieces dapat. Dia tak main gereng-gereng, ni tak main gereng-gereng. Dia memang satu adunan lalu. You dapat. Kalau contohnya you all nak buat satu box ni, bahagi dua lah. Gitu je lah, senang je. Senang saja. Ni banyak iti dia ni. Iti ni boleh sipir, lepas tu nak buat pula boleh, tak ada masalah. Alright. Saiz kat 3.7 cm. Ni kecil ni. Apa? Tapi dia penuh padat, dia padat. Biasa kalau untuk macam event-event event untuk wedding ke, untuk birthday, biasa orang letak, memanglah yang main dia besar ke. Tapi untuk ni pun ada juga sampingan orang kata. Sampingan. Ni regular customer saya ni, memang you nak bawa pergi KL. Yang kalau you nak buat size S yang besar pun boleh. Cuma dia dapat sikit lah sebab dia cup tu besar. So you all tengok berkata pada you all lah. Kalau macam saya buat standard macam ni je lah. Yang ni you all boleh beli cup dia 3.7 cm. Kalau nak buat untuk inti bombolon ni pun boleh. Yang ni, inti bombolon ni boleh. Biasa bombolon ni dia buat letak inti filling gitu Boleh ke nak buat instant custard gini? Boleh, tak ada masalah. Instant custard gini boleh, tak ada masalah. Inti Hokkaido yang bela masuk chiller or freezer. Kalau yang dah buat gini, you all nak masukkan dalam, sebab benda ni dah campur dah. You all nak masukkan dalam freezer pun boleh, tak ada masalah. You all nak masukkan chiller pun boleh. You all nak benda ni bertahan lagi lama, so better letak dalam freezer lah. Kalau benda tu, kalau bodoh-bodoh contoh lah, you all nak dairy tu, whipping cream tu, you all nak letak dalam freezer, tu tak boleh lah. Sebab dia memang tak ada campuran. Kalau benda gini dia campur dah. Kita dah campur dah. Instant apa semua So boleh lah you all letak dalam freezer. You all berkata pada you all nak letak mana? Letak mana? Jangan letak luar je. Letak luar memang dia tak tahan lama. Tak tahan lama dia. Kalau letak luar memang tak tahan lama. Dia akan cepat masam. Salam sih. Sebab apa cepat masam? Sebab kita masukkan whipping cream, dairy. So dia akan cepat masam kalau letak luar. Tapi kalau letak tepi lagi sedap lah. Gitulah. Okay. Nori, kalau guna tepung 3 jenis yang Nori cakap, berat sama juga. Tepung mana pula dah? Mana ni? Mana ni? Mana tu? Aku yang clear gak. 3 jenis lagu mana tu? 3 jenis macam mana itu? Kotak ni saya 10 darat 10. Dia ngam-ngam dia akan ngam-ngam punya. Kalau you all punya cup you all besar ni, masuk dalam ni ada dapat 25 pieces. So dia akan kena masukkan dalam kotak ni. Dia akan ngam-ngam. Dia memang tak lagi, tak ni, okey dah. Ngam-ngam. Assalamualaikum. Salam. Tak ada kijak yang lain. Okey. Dah buat kek Hokkaido nak bagi free je tapi orang tak nak. Siapa tak nak tu? Siapa? Saya ke? Tahulah saya you orang nak tahu dah. Saya ni orang beratur orang nak free tahu dah. Saya mungkin saya kata saya perhati ke, mungkin cara you all communicate tu tak berapa nak kena.
mana. You all kena belajar cara nak communicate dengan orang. Sebab itulah kenapa macam saya dari hari ke hari bertambah saya punya customer. Saya punya database saya memang banyak gila-gila setiap hari. Sebab apa? Sebab communicate. Communicate kita dengan orang. Kita kena tahu cara kita nak communicate. Itu pun yang kita kena belajar tahu tak? Bukan setakat nak buat kek je, bukan setakat nak tarik pelanggan, tetapi cara nak communicate dengan orang. Faham tak? Nak communicate. Macam mana you all communicate dengan you all punya customer you all? You all kena take note benda tu. Apa yang you all dah buat dekat you all punya customer you all ataupun bakal pelanggan you all. Cara communicate tu, mungkin you all punya communicate tu orang tersentuh hati ke apa ke. Saya tak tahu you all communicate macam mana. Faham tak? You all communicate you all macam mana? Saya tak tahu. Kalau macam saya, aduh lah ni, pantang dibagi tu orang tahu tak? Bagi free. You all kena pastikan cara you all communicate tu macam mana you all communicate. Ada setengah tu dia kata, Noris, saya dah buat dah ikut step Noris. Tapi kenapa saya punya tu customer pun tak ada. Saya dah buat dah. Adakah you all punya betul-betul buat? Bila saya cek-cek, tak buat. Sebab apa? Sebab mungkin you all punya kata cara, mungkin you all punya platform you all tu kena adjust sedikit. Cara you all communicate dengan orang, cara macam mana you all tarik lagi ramai. You all nak bagi orang suka, lagu mana you all nak buat? You all kena berfikir dengan guna ni tahu tak? You all nak tarik orang lagi ramai. Bukan senang-senang, tapi benda tu sangat senang bila kita tahu cara. Tahu tak? Kena communicate dengan orang, kena betul. Kalau, ya Allah, saya tahulah nak bagi free pun tak asyik. Nak video lah. Saya tak tahulah, you all, tak tahu. Tak ada nak mikir. Kalau saya ni nak bagi free, aloh lah. Apa lah? Bentar. Oh, aloh. Sabarlah. Ni ada lebih ni. Ada lebih ni nak? Tak boleh tahu. Kalau saya bagi lebih. Nak lalu beratur nak tahu tak? Tapi saya tahu lah you all cara communicate mungkin lah. Mungkin cara communicate tu kena tukar sedikit. Alright. Saya ada lebih 2, 4, 6, 7. So bermakna 55 tu lebih sikit lah. Kalau you all pandai buat. Kalau you all punya adunan you all tu, mungkin you all punya saya tak tahu lah mixer you all macam mana lah. Kalau tak muat tu you all kena pastikan pakai 4 biji telur dulu lah. 4 biji telur pastikan dapat 25 hingga 30 biji lah you all dapat. Untuk satu adunan 4 biji telur. Alright. Okay. Sekotak berapa jual? Sekotak RM20 saja. Tepung buat haki Hokkaido, contoh tepung Nova. You all boleh pilih lah mana-mana. Sama ada tepung Hokkaido ke, tepung Nova ke, tepung Royal Muffin Mix. Pastikan tepung Royal Muffin Mix, bukan tepung Muffin Mix deh. Sebab kalau tepung Muffin Mix tak jadi. Sebab tepung Muffin Mix hanya khas untuk buat muffin saja. Tapi kalau macam saya tak guna pun Muffin Mix. Saya guna tepung ganda biasa je. Saya tak guna. Alright. So siaplah kita. Sabar. Sabar lu. Lu. Sabar. Okay. So siapa yang nak saya bantu you all buat sampai jadi, so boleh klik di bawah, saya bantu you all buat sampai jadi. Untuk sekarang ni sampai 14 hari bulan saya bagi rebate RM20. So you jimatlah RM20. Kalau yang join saya punya single 99 you all dapat 79. Kalau ekonomi you all dapat 199, jimat RM20, so 179. Untuk detail you all boleh WhatsApp tim saya, atau yang mana yang kata yang dah kat komen ni yang dah join saya punya PAJ, boleh you all tanyalah untuk kepastian Alright. Betul kak, kena jaga kecek dengan customer kita, jaga kita. Iya, mungkin you all kena tengok benda tu tahu tak. Kenapa orang suka dengan kita? Mungkin cara kita communicate dengan orang, mungkin cara kita bergelak senda ke apa ke. So you all kena tengok lah. Pastikan customer you all tu jangan ada space pun. Maksud
family kita. Sebab apa? Sebab dia akan beli dengan kita. So jangan buat macam pelanggan, tapi macam buat macam dia tu macam family kita. Rapat pero. So macam mana nak rapat? Itulah communicate tu. Communicate. Alright? Salam. Cara buat buttercream campur gula isi dah 20 minit, mixer tapi 20 minit. No, 20 minit lama sangat tu. You kena ikut follow je step yang betul dalam saya punya group ekonomi. Ada step-step tu. Ada step. Tunggu yang lebih advance, nanti saya akan masukkan dekat saya punya PJJ ekonomi ataupun single topping lah. Alright. Okay, so okay lah, saya rasa setakat tu untuk petang ni. Kata esok jumpa saya untuk saya nak share dekat you all. Mungkin tengoklah kalau malam ni saya free, insya-Allah saya masuk pula live. Tengok keadaan macam mana deh. Alright, so jumpa saya esok. So saya akan tunjuk dekat you all lah cara pengiraan, kenapa saya menggunakan fresh cream dan macam mana cara pengiraan untuk topping pula. Apa yang perlu kita tekankan untuk kita nak combinekan kek berserta dengan design. Okay, so jumpa saya esok. Live saya yang tu esok pagi pukul 9.30. Saya akan sharekan benda tu. Alright, so kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.